Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video kali ni aku ajarkan dekat korang iaitu composite dengan transform. Composite ni iaitu opacity, dan transform tu seperti zoom, position, rotation. So kalau korang nak tahu opacity tu macam mana, posisi tu macam mana, so korang kena tengok video ni sampai habis. Dan jangan lupa buka laptop, download DaVinci Resolve ni, dan sambil-sambil tu kita dapat belajar sama-sama, dan kita dapat menghasilkan video yang diperbuat daripada software yang bukan crack. Dan DaVinci ni untuk pengetahuan korang adalah salah satu software yang free dan amat terbaik lah dari segi apa yang dia disediakan dalam software DaVinci Resolve ni. So tanpa membuang masa lagi, jom. Ok, so sekarang ni dalam software DaVinci Resolve ni aku letakkan satu video dan satu gambar iaitu gambar subscribe. So untuk video sebelum ni aku tunjukkan macam mana nak input file dan macam mana nak masukkan file semua untuk trim semua. So sekarang ni aku nak ajar korang macam mana nak edit dari segi zoom, opacity, semua bagai lah. So sekarang ni itu kita dah explore bahagian bawah ni iaitu bahagian cut. So sekarang ni kita beralih, iaitu kita ambil yang sebelah pula iaitu bahagian edit. So kita tekan bahagian edit. So sekarang ni dekat bahagian edit ni pula kita akan nampak bahagian tengah ni iaitu bahagian preview dia, iaitu apa yang kita buat kita akan tengok sendiri kat situ. So bahagian kanan dan bahagian kanan dan atas, contoh kita klik bahagian subscribe, dan sebelum aku nak pergi bahagian composite dengan transform ni, aku nak terangkan dulu bahagian edit ni dulu. Okay, first sekali file-file yang kita dah masukkan adalah subscribe dan video, dan kita akan nampak bahagian hijau ni, yang warna hijau ni adalah yang di mana bahagian untuk audio. Contoh kalau video tu ada audio yang dia masukkan, mesti dia akan buat dua layer, iaitu layer atas ni adalah bahagian video sahaja, dan bahagian bawah ni adalah bahagian audio. Tapi bila kita klik bahagian video, audio pun kita akan klik sekali. Sebab apa? Bila kita tekan video, bahagian transform tu dia dah sediakan bahagian volume audio dan bahagian untuk setting video sekali. Mesti korang tak faham kan? Tapi aku akan tunjukkan nanti. So lepas tu aku terangkan lagi dekat bahagian kanan dan bahagian kanan dan bahagian tengah. Kat sini ada untuk kita macam mana nak tengok lebih dekat lagi bahagian layer yang kita dah masukkan. Contoh kalau kita tekan bahagian kiri ni, bila kita tekan kiri, kita akan nampak full pada awal layer sampai hujung layer full, macam pada saat yang kosong hingga saat yang terakhir. So tapi bila kita tekan yang tengah, kita akan tengok lebih dekat. Dan untuk yang bahagian kanan sekali, bila kita tekan, kita akan nampak full yang kita tekan file tu. Itulah, InsyaAllah Alright. Okay, so kita tekan yang belah kiri. So okay, sudah settle. So sekarang ni aku nak tunjukkan dekat korang cara penggunaan composite iaitu opacity lah. So contoh aku so untuk opacity ni, untuk dia punya macam dia kata opacity ni, maksud dia macam kepekatan gitulah. Kepekatan gitulah. Contoh kalau 100% contoh kalau 100% kita letak opacity dia, kita akan nampak dengan jelas. Tapi kita letak kosong terus tak nampak gitu. So kalau kita buat dalam 50, so dalam angka 50 lebih gitu, so kita akan nampak 50% saja dia punya kepekatan je. So dia akan nampak macam ada nak nampak lah yang belakang ni, gitu. Okay, gitulah. So sekarang ni kita fokus pada opacity dulu ya. Okay. So dalam DaVinci Resolve ni, kita boleh keykan setiap saat. Contoh saat yang pertama dia pekat dia 100, lepas tu saat yang kelima pekat dia jadi 50, opacity dia jadi 50. So kita akan buat macam tu. Okay. So saat yang pertama dia mempunyai 100 opacity, maksud dia pekat kan. So video ni kita nak edit, dia akan jadi macam ni lah. Kita keykan dulu warna merah. So bila kita keykan warna merah, kita akan nampak dekat bahagian layer tu hujung dia ada bentuk diamond. So kita tekan bentuk diamond.
So kita buat pada saat yang ke berapa? Yang ke-5 lah. Yang ke-5 dia menjadi kosong. Contoh kosong. So kita akan nampak dia punya opacity tu akan pop dia akan menurun. Okey, dia akan menurun. So gambar subscribe pun dia akan berkurang lah, dia punya opacity dia akan lama semakin tak nampak. Gitu, alright. Tu satu, tu untuk opacity. Dan banyak lagi opacity yang kita boleh buat ikut kreativiti anda lah. Alright, tu dah satu. So kita try jauhkan sikit. So kita akan nampak dia sikit demi sikit dia akan berkurang opacity dia. Alright. Okay. So satu tu untuk opacity. Untuk yang kedua pula, aku nak adjust bahagian transform. So tadi opacity tu satu. Yang kedua pula adalah transform. So kat transform ni ada beberapa jenis, iaitu dalam transform ni ada zoom, position, rotation angle, anchor point and pitch, banyak lagi lah. So sekarang hari ni aku nak ajar korang tentang zoom dengan position dulu. So dekat bahagian zoom ni, contoh bahagian subscribe ni, kita nak buat zoom dia, kita kecilkan dulu. Okey. Kita buat 0.5 lah. 0.5. Okey. Alright. So kita nak buat zoom tu pada awal dia kecil. Lepas tu dia semakin besar. Okey, semakin besar. Alright, so kita buat dia, kita kecilkan dulu. Kita keykan dia macam biasa. Dan buat pada saat yang kita letak tadi. Kita letak dalam 0.5 tadi. 0.5, enter. Tekan enter, dia akan key secara automatik. So kita akan nampak, tengok. Nampak? Dia akan semakin besar. So tadi kan kita dah buat opacity pada awal tadi kan 100 kan. So kita ubah, kita jadikan kosong. Dan last sekali dia semakin besar, dia semakin pekat. Okey. So korang akan nampak dia, nampak? Dia akan semakin pekat dan masa sama semakin membesar. So itulah fungsi zoom. Dan masa yang sama, bila kita besarkan part X pada zoom, dia akan wide sekali, dia akan bergabung sekali, iaitu akan ikut sekali. Tetapi korang boleh juga macam mana putuskan dia punya macam group dia. So kalau kita besarkan X, dia akan besarkan X saja. Kalau kita besarkan Y, dia akan besarkan Y saja. So kalau korang nak besarkan dua sekali pun boleh, just tekan button pin. Alright. Lepas tu aku nak tunjukkan lagi satu, tu zoom. Dan seterusnya adalah position. So untuk position ni kita buat macam ni. First sekali kita ke bawahkan dulu. So macam biasa, X ni kiri kanan dan Y ni adalah atas bawah. Okey. So kita buat dekat bahagian Y dulu, kita ke bawahkan dia dulu. Kita ambil bawah sekali. Alright. Bawah sekali. Kan? Kita ambil bawah sekali. Kita pin macam biasa. Bukan pin, kita keykan dia. So bila dah key, okey, kita dah begitu dekat dalam software ni. Pada saat yang pertama sekali, iaitu kosong kan, position dia sekian, keykan dia, ingatkan dia, gitulah. So pada saat yang terakhir, iaitu pada saat yang opacity dia dah membesar, kita letakkan position dia apa-apa je lah kan? Ikut korang mana yang korang nak. So korang boleh adjust kat situ. So korang boleh nampak dia punya pergerakan dia akan berubah. Tengok nampak? Dari bawah ke atas lagi dan atas lagi, dan semakin lama opacity pun dia akan meningkat dan masa sama dia semakin membesar. Seperti mana yang kita keykan dia tadi. Gitu. Ginilah. Alright. Itu. Okey. Itu satu benda. Dan yang last sekali, contoh kita dah siap kan, kita nak buat macam ni je lah kan. So last sekali untuk export video. Okey. Hari ni aku ajar 3 dulu, opacity, zoom dan position. Dan last sekali aku ajarkan tentang macam mana nak export video yang kita dah buat ni. So kita tekan yang hujung sekali, yang gambar roket. Yang gambar roket ni kita tekan hujung sekali.
yang ujung sekali nama dia deliver. So dekat bahagian ni kita letak nama file name dia iaitu tutorial. Lepas tu position ni kita boleh letak kat file ni dekat mana-mana. Okay, lepas tu dan jangan lupa untuk ubah format dia, iaitu format kepada MP4. So lepas letak nama, letak location dia, lepas tu tukar format dia pada MP4, lepas tu just tekan add to render queue dan last kali tekan start render. So kita tunggu beberapa tempoh masa untuk dia habis render. So kita lihat video yang kita akan hasilkan. Okay, so tadi korang dah tengok selepas video tu kita dah export, korang dah tengok macam mana video dia, hasil video dia dari segi zoom, opacity dan transform. Dia semakin ke atas, semakin opacity semakin meningkat, semakin nampak lah benda gambar subscribe. Dia semakin ke atas juga dia semakin membesar dan dia semakin meningkat tempoh masa dia. Gambar subscribe tu akan ke atas. Okay, tu 3 benda yang saya ajarkan. Plus 1 iaitu saya ajarkan kepada anda tentang cara-cara untuk export video yang kita edit daripada dalam software DaVinci Resolve 16. So itu saja. So bagi dapat belajar dan dapat mencuba di rumah nanti, dan semoga apa yang saya ajarkan ni korang dapat faham lah, insyaAllah. So terima kasih atas perhatian anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.